Okey, nampak dengan jelas ya. Okey, kejap. Okey, boleh kita mulakan untuk market outlook pada malam ni. Okey, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Kembali lagi kita untuk program market outlook kita pada malam ni. Untuk sesi pertama. So malam ni market outlook bagi edisi 12 hari bulan 6 tahun 2023. Jadi apa yang kita akan lihat dalam market outlook pada malam ni? Okey, market outlook pada malam ni macam biasa kita akan lihat dari segi fundamental dan juga technical analysis lah. Okey, yang mana fundamental ni saya cerita dulu apa itu fundamental analysis kepada yang baru. Okey, yang nak mengenali apa itu fundamental analysis. Okey. Harga emas ni, okey. Tahu atau tidak sebenarnya harga emas ni dia berubah setiap saat lah. Okey. Ada kenaikan dan ada penurunan harga emas ni. Dia tak stay pada satu harga lah. Okey, harga emas ni dia ada kenaikan dia ada penurunan dia. Yang mana penurunan dan kenaikan harga emas ni orang kata apa? Disebabkan oleh kenaikan dan penurunan harga US dollar. Okey, Amerika dollar tu. Sebab apa? Sebab emas telah orang kata apa? Telah diikat dengan nilai US dollar. So dekat situ sebarang kenaikan dan penurunan harga emas akan orang kata apa? Bagi impak juga kepada pergerakan harga emas lah. Okey, di mana macam yang saya pernah bagi tahu hari tu, konsep asas kita nak faham di antara emas dan US dollar ni dia diibaratkan seperti jongkang-jongkit lah. Okey, macam mana bentuk jongkang-jongkit yang saya katakan tu? Okey. Bayangkan you ada satu jongkang-jongkit dekat sini. Okey, sebelah kiri ni you letak USD, sebelah kanan ni you letak gold price. So, ketika harga US dollar jatuh ataupun melemah, okay, apa akan jadi pada harga emas? Harga emas akan naik. Tetapi, kalau katakan US dollar ni yang naik, apa akan jadi pada harga emas? Harga emas akan jatuh. So, ini prinsip pergerakan harga emas. So, dekat situ, untuk you tahu keadaan harga US dollar ni, okay, kita kena tahu orang kata apa sedikit latar belakang tentang US dollar dan update terbaru untuk ekonomi US itu sendiri. Sebab apa? Sebab yang kita faham sekarang ni, kalau katakan ekonomi bagus, duit dia akan mahal. So kat situ kita nak tahu. Sekarang ni ekonomi US ni bagus atau tak bagus? Macam mana nak tahu ekonomi US ni bagus atau tak bagus? Daripada fundamental analysis lah. Okey, dalam fundamental analysis ni kita akan lihat, okey, economic news. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan lihat economic data. Okey. So data-data yang keluar, data ekonomi ni dia ada banyak. Okey, ada banyak data ekonomi. Dia ada data tentang pekerjaan, data tentang pendapatan, data tentang perbelanjaan, data tentang inflasi, data tentang harga barang. So banyak. Okey, ekonomi data ni ada banyak. Kemudian barulah last sekali kita akan buat kesimpulan, menerusi sentimen. Okey? Okey, daripada data-data yang kita dapat, news yang kita dapat, update yang kita dapat ni, barulah kita akan buat satu kesimpulan iaitu yang kita panggil sebagai sentimen. Sentimen ni iaitu kita menilai mood pasaran pada ketika itu. Adakah dia tengah orang kata apa? Dalam keadaan yang baik atau tidak untuk harga dolar dekat sini. Okey, mood dia bagus ataupun tidak bagus untuk dolar. Kalau tidak bagus, dolar akan melemah. Kalau bagus, dolar akan mengukuh. So itu adalah tentang fundamental analysis secara asas paling senang nak faham. Apa maksud fundamental analysis? So dekat mana nak dapat yang tiga benda saya bagi tahu tadi? Okey, tentang economic news, tentang economic data, and then nak tahu tentang sentimen sekarang ni nak dapat daripada mana? Of course lah daripada orang kata apa, carian kita dekat dalam internet ni.
tetapi nak cari dekat mana? Website mana yang sesuai kita nak tengok? Okay, you boleh tengok dekat Forex Factory. Okay, untuk dapatkan tentang update news apa semua ni boleh tengok dekat Forex Factory yang tengah saya tunjuk sekarang ni. Pergi dekat bahagian kalender, dekat situ dia dah keluar dah. Okay, complete set timetable untuk pada minggu ini. Okay, apa news yang akan keluar? Apa data-data ekonomi akan diterbitkan pada minggu ini? So dekat sini dia ada banyak data. Sehari itu ada lebih kurang berapa? Lebih daripada 2 ke 3 data dikeluarkan. Kalau tengok hari Khamis ni hampir berapa banyak data ni? Lebih daripada 10 saya rasakan pada hari Khamis ni keluar. Tetapi bila you banyak data ni, okay, tak semuanya penting. Okay? Data dan news yang dikeluarkan setiap hari tak semuanya penting. Tak semuanya akan menjejaskan pergerakan harga dolar ataupun akan efek turun naik harga dolar tu. Hanya beberapa data ekonomi dan news ekonomi sahaja yang akan memberi kesan kepada nilai dolar. So yang mana yang memberi kesan pada nilai dolar? Senang tip saya bagi, you lihat yang ada tanda warna merah. Okay, you nampak kat tengah-tengah ni dia ada labeling warna, betul tak? Dekat sini, okay, bahagian impact ni dia ada labeling warna, betul tak? Okay, fokus kepada yang berwarna merah. Sebab apa? Sebab yang berwarna merah ini adalah yang penting. High impact. Ini yang akan memberi kesan kepada nilai dolar. Ni yang berwarna merah saya highlight ni semua akan memberi kesan kepada nilai dolar. Jadi, okay, bila you buka Forex Factory saja, you highlightkan yang berwarna merah. Contohnya, yang warna merah yang terdekat kita ada pada esok hari. Okey, malam pukul 8.30 kita ada CPI. Okey, CPI month to month, CPI year to year dan core CPI month to month. Ada 3 esok berkenaan CPI. Apa itu CPI? CPI tu saya dah cerita dah sebelum ni, dia adalah Consumer Price Index, merupakan orang kata apa? Indikator, antara indikator utama untuk mengukur kadar inflasi semasa bagi orang kata apa? US dollar ni lah. Okay, so itu berkenaan CPI. Jadi esok dia akan keluar news tentang CPI ni. Jadi ketika keluar news tentang CPI ni, you akan orang kata apa? You kena berjaga-jaga. Harga emas akan bergolak waktu tu. Okey, harga emas akan mengalami satu penurunan ataupun kenaikan. Okey, yang agak drastik ketika waktu tersebut. Pukul 8.30 you tengok. Okey, harga emas tu akan start laju lah. Sama ada dia turun dengan laju ataupun dia akan naik dengan laju. Disebabkan apa? Disebabkan ada news untuk US dollar. Itu cerita dia tentang fundamental analysis. Yang tu yang kita nak tengok. Okey, dan daripada news ni, okay, bila kita tahu tentang news ni, kita tahu tentang dia punya data yang dikeluarkan. Okay, kalau data dia bertambah, apa impact dia kepada pasaran? Kalau data dia berkurang, apa impact dia pada pasaran? Yang tu, okay, semuanya ada dekat sini. Okay, you nampak dekat bahagian data ni dia ada 3. Betul tak? Yang ni you nampak sekarang ni baru ada 2 lah. Nanti bila katakan sampai dekat tarikh news tersebut nak keluar, dia akan keluarkan yang tempat kosong. Yang paling kanan ni akan diterbitkan. Dekat kosong ni akan keluar data dia. Okay, so 3. Yang sebelah kanan ni, ini adalah previous data. Okay, tengah-tengah ni forecast. Dan yang kiri ni, maafkan saya, yang tadi saya sebut kanan tu lah, salah. Okey, kiri. Okey, bahagian sebelah kiri yang belum dikeluarkan lagi ni, ini adalah section untuk actual data yang akan keluar. Maksudnya result untuk bacaan bulan ini berapa banyak dekat kawasan kiri tersebut. Okey, boleh dapat kan? Okey, tentang data news ni. So dekat situ setiap kenaikan akan ada impact kepada emas. Setiap penurunan akan ada impact kepada emas berdasarkan news tersebut tentang apa. Kalau katakan news ni contohnya CPI. Okey, CPI ni kalau katakan CPI ni dia punya nilai bacaan dia bertambah.
Okey, nilai bacaan CPI bertambah kalau katakan short term impact yang mana kita nak melihat CPI ni Consumer Price Index, maksudnya indeks harga pengguna. Kalau katakan indeks ni bertambah, bermaksud ada perubahan dalam harga keperluan pengguna. So perubahan ni menunjukkan dalam ekonomi ada permintaan untuk barangan. So harga barangan berubah. So itu positif dari sudut permintaan barangan. So short term impact kita akan melihat di mana dolar akan mengukur tapi sebentar saja. Kemudian dia akan melemah. Sebab apa? Sebab perubahan harga barang, maksudnya harga barang lebih mahal, bermaksud inflasi dalam ekonomi juga bertambah. So dekat situ adalah satu poin yang menunjukkan orang kata apa, ataupun yang akan melemahkan nilai dolar. Itu untuk CPI. Kalau katakan CPI dirilis berkurangan, ada penyusutan dari segi harga barangan, apa akan jadi? Short term impact dia kita akan lihat. Kemungkinan kurang demand dalam pasaran. Ini merupakan petanda-petanda kepada kesenduan ekonomi. So itu dia akan melemahkan nilai dolar. Tetapi secara long term ni, kita lihat secara big picture dia, bila harga barang ni makin jatuh, bermaksud inflasi dalam ekonomi ataupun inflasi dalam pasaran berjaya dikawal dan diturunkan. Kalau katakan inflasi dalam ekonomi sekarang berada pada paras yang kritikal. Sekarang ni memang inflasi di US berada di paras yang kritikal, iaitu atas daripada 4%. Atas daripada 3 dan 4%, yang mana nilai optimum yang cuba dicapai oleh Bank Pusat di Amerika adalah paras 2%. So sekarang ni memang berada di paras yang kritikal, bermaksud sebarang orang kata apa, penurunan bagi nilai CPI ini merupakan berita baik jangka panjang bagi ekonomi dolar ataupun ekonomi Amerika itu sendiri. Sebab apa? Sebab menunjukkan bahawa wujud orang kata apa, pengurangan bagi inflasi di US. So yang ni menjadi petanda baik kepada pasaran Amerika untuk kembali pulih daripada serangan inflasi, dan juga menjadi salah satu petanda untuk Bank Pusat menghentikan kenaikan kadar faedah dan juga mula menurunkan kenaikan kadar faedah yang berada di tahap yang tinggi sekarang ni. So dekat situ kenaikan CPI dia ada kesan dia kepada nilai dolar secara long term dan juga short term. Penurunan bagi CPI juga ada kelebihan dia, ada kebaikan dia, ada keburukan dia dari segi long term dan short term. Itu berkenaan CPI yang kita akan ceritakan, yang akan dirilis pada Selasa malam. Esok malam pukul 8.30. Itu tentang CPI. Kemudian kita ada pada hari Rabu, kita ada PPI. CPI, Consumer Price Index. PPI pula adalah Producer Price Index. Producer Price Index bermaksud dia adalah indeks harga orang kata apa, indeks harga pengeluar. So dekat situ consumer maksudnya level pengguna. Producer level orang kata apa, level penyilang. Level producer. So kos kenaikan bahan untuk menghasilkan produk dekat situ. So kalau katakan kos ni meningkat juga, bermaksud inflasi juga masih lagi berada dalam keadaan kritikal. Kalau katakan paras dia berkurangan, bermaksud orang kata apa, material untuk membuat satu barangan dan produk tu juga kos dia menurun. So CPI dan PPI ni dia adalah indikator untuk mengukur inflasi dalam pasaran, cuma banyak diberi tumpuan kepada CPI lah, sebab CPI ni adalah pada level pengguna. PPI ni adalah level pembuat, producer.
Maksudnya atas pada pengguna, pengeluar. Okey, level pengeluar, penilang dekat situ. Kemudian kita ada pada hari Khamis. Okey, hari Khamis merupakan main event pada minggu ini sebab hari Khamis you boleh tengok ada berapa banyak tanda merah dekat situ. Berapa banyak high impact punya news yang akan dirilis pada hari Khamis tu. Bermula dengan economic projection. Ini merupakan data, bukan data, ini merupakan economic news. Okey, untuk FOMC, kemudian kita ada FOMC statement, okey, juga economic news, kemudian kita ada federal fund rate. Ini merupakan economic data. Okey, ingat tak tadi saya sebut tentang kenaikan kadar faedah ataupun kadar faedah. Federal fund rate ni adalah kadar faedah semasa. Okey, so adakah akan dinaikkan atau tidak pada bulan ini akan kita tahu pada federal fund rate. Pukul 2 pagi hari Khamis. Okey, hari Khamis pukul 2 pagi tersebut kita akan lihat. Sekarang ni okey, kadar faedah, nilai kadar faedah semasa berada di paras 5.25%. Adakah nilai ni akan bertambah? Iaitu bermaksud kenaikan kadar faedah akan berlaku pada bulan ini ataupun tidak? Kita akan dapat jawapan dia pada pukul 2 pagi Khamis. Tetapi ramalan awal based on pembacaan, okey, yang kita buat, yang kita tengok dekat, kita review dekat intraday, kita tengok dekat Bloomberg, ramai yang mengatakan okey, kemungkinan akan ada kenaikan kadar faedah yang akan berlaku, tetapi bukanlah pada nilai yang besar. Okey, pada nilai yang kecil, iaitu sebanyak 25 mata. Okey, antara reason kenapa ramai mengatakan ada kenaikan kadar faedah yang akan berlaku adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan pada minggu lepas dua bank pusat, okey, dua bank pusat telah menaikkan kadar faedah bagi orang kata apa, negara mereka lah. Yang pertama adalah RBA, okey, Reserve Bank Australia, dan juga BOC, Bank of Canada, juga telah menaikkan dia punya orang kata apa, kadar faedah. So dekat situ banyak pelabur yang berpendapat bahawa kemungkinan Federal Reserve ataupun nama lain dia, bank negara bagi Amerika ni akan ikut jejak langkah dua negara ni yang menaikkan kadar faedah dia pada minggu lepas. Kemungkinan. Sebab apa? Sebab para pelabur melihat ataupun pakar ekonomi ni melihat bank-bank pusat ni masih lagi serius, okey, untuk melawan inflasi, yang mana okey, mereka lihat kalau dilengah-lengahkan lagi proses untuk melawan inflasi, bermaksud diorang tengah orang kata apa, akan menanggung satu akibat yang lebih besar. Okey, di mana akan berlaku kelembapan ekonomi yang sangat kritikal dan akan mengheret ekonomi dunia ke arah kemelesetan lah. Kemelesetan ekonomi itu akan berlaku seperti apa yang dipredik pada tahun lepas. So dekat situ banyak bank-bank dunia ni ambil ataupun bank-bank negara ni ambil inisiatif untuk fight habis-habisan. Okey. So kemungkinan Federal Reserve juga akan ikut jejak langkah yang sama. Tetapi kalau katakan Federal Fund Rate ni dinaikkan, bermaksud kadar faedah ni dinaikkan lagi, industri-industri dan juga rakyat-rakyat di Amerika akan terus terbeban. Akibat apa? Akibat komitmen, okey, akan lebih tinggi. Bayaran balik pinjaman akan meningkat dan menyebabkan komitmen mereka untuk lebih meningkat. Okey, so dekat situ bila komitmen meningkat, dia akan menyebabkan satu perkara lah. Apa perkara tersebut? Iaitu kelembapan ekonomi. Yang mana sektor ekonomi jual beli takkan rancak lah. Akan ada kemelesetan dan kejatuhan bagi sektor ekonomi. Okey, disebabkan tekanan daripada kenaikan kadar faedah dan juga inflasi yang masih lagi orang kata apa, di paras yang kritikal. Itu tentang FOMC lah. Kemudian kita ada core retail sales, lepas tu kita ada manufacturing index, kita ada retail sales dan juga unemployment claim.
Okey, unemployment claim ni merupakan indikator untuk kita melihat berapa ramai yang menganggur di US. Antara indikator-indikator lah yang dapat menunjukkan kita berapa ramai rakyat US yang menganggur pada ketika ni lah, okey, ataupun setiap minggu tu bertambah ataupun berkurang, okey, rakyat US yang menganggur, di mana bacaan setiap minggu ni, okey, akan menentukan kadar pengangguran bulanan di US, okey, untuk NFP. Itu adalah unemployment claim. Kemudian kita ada consumer sentiment pada hari Jumaat sebagai penutup news pada minggu ini. So itu merupakan news yang akan dirilis pada minggu ini. Okey, minggu ini merupakan satu minggu yang di mana kita akan lihat harga emas dan juga dolar akan mengalami satu gelombang yang besar lah. Okey, satu gelombang ataupun badai yang besar. Okey, disebabkan setiap hari, hampir setiap hari, bermula daripada hari Selasa esok sehingga Jumaat, kita tak henti disajikan dengan high impact punya news. Okey, Selasa kita ada CPI, Rabu kita ada PPI, Khamis kita ada FOMC, kadar faedah, retail sales dan juga insurans pengangguran, dan penutup daripada Khamis adalah consumer sentiment. So dekat situ, minggu ni kita akan lihat pergerakan-pergerakan besar akan tercetus untuk pergerakan harga emas dan juga pergerakan nilai dolar. Okey, itu tentang jadual ataupun kalender kita pada minggu ni. Kalau minggu lepas kita lihat, kalau nak bincangkan pada minggu lepas, actually tak berapa menarik. Sebab apa? Sebab minggu lepas kita memang kekurangan news. Okey, kita hanya ada 3 news sahaja. Okey, itu pun satu tak boleh pakai pada hari Khamis tu. OPEC meeting tu pun kita tak tengok. Sebab apa? Sebab OPEC meeting tu itu akan menjejaskan komoditi minyak saja. Itu lebih ke arah komoditi minyak, bukanlah ke arah dolar dan juga emas. Yang kita tengok hanyalah ISM Service PMI pada Isnin dan juga Khamis, unemployment claim. Itu sahaja yang kita nilai kan. Okey, untuk pada minggu lepas. So untuk kita bincangkan balik untuk pada minggu lepas, okey, sebenarnya saya dah bincangkan minggu lepas. Kalau bincang balik masih lagi perkara yang sama untuk unemployment claim dan juga ISM Service PMI. So, macam mana pula dekat intraday? Intraday ni tadi, okey, yang mana news pada minggu tu? Okey, kejap ya. Okey, news pada minggu ni yang you lihat dekat kotak sebelah kanan ni, you tak nampak apa-apa data. Bermaksud itu merupakan economic news ataupun statement, news berbentuk statement. Okey, ataupun speech. Dekat mana you nak dapat dia punya detail? Sebenarnya you boleh klik dekat bahagian file ni untuk dapatkan dia punya detail. Pergi dekat dia punya source ni, iaitu Federal Reserve latest release. Tetapi kalau you tap dekat sini, dia merupakan official statement. So dekat situ kata apa, dia punya input tu terlalu banyak yang you kena baca dan you kena buat penilaian sendiri. Okey, nak mudah boleh pergi dekat intraday terus. Okey, setiap news, okey, hampir setiap high impact punya news intraday akan cover. Okey, intraday akan bagi summary dekat kita dan juga intraday akan bagi report. Apa kesan news tersebut terhadap mata wang dolar? Bila kita tahu apa kesan dia terhadap mata wang dolar, kita dah boleh buat penilaian sendiri. Okey, kesan news tersebut kepada mata wang dolar dan juga apa efek mata wang dolar tu kepada harga emas. Based on sistem jongkak-jongkit yang saya ceritakan tu. So you boleh baca dekat sini. Hari Khamis tu bila release FOMC, okey, you boleh datang dekat intraday ni untuk baca. Apa input-input yang you boleh dapat daripada FOMC? Apa latest polisi yang Federal Reserve cuba perkenalkan? Apa lagi dasar-dasar monetary, okey, yang cuba Federal Reserve perkenalkan? Okey, adakah dia ke arah pelonggaran dasar ataupun pengekatan dasar untuk dasar monetary Federal Reserve? Okey, dan juga apa perjalanan seterusnya, okey, untuk Federal Reserve ni dalam melawan inflasi? Ada lagi tak
kenaikan kadar faedah yang akan berlaku pada masa-masa akan datang, ataupun Federal Reserve nak memilih untuk menurunkan kadar faedah pada masa yang akan datang bagi merancakkan balik ekonomi. Itu you boleh baca dekat intraday pada hari Khamis. Okey. Orang kata apa, rumusan daripada acara FOMC yang akan berlangsung pada awal pagi Khamis, pukul 2 pagi hari Khamis. Okey, kalau you lihat headline pada minggu ini, untuk hari Isnin ni, kita ada, baru awal minggu USD dah mula buat perangai ke tu. Okey, ni you boleh lihat, okey, tentang penyusutan nilai US dollar pada awal hari ini disebabkan hari Isnin tak ada apa-apa news untuk US dollar dan juga disebabkan sentimen US dollar yang lemah pada minggu lepas, okey, menyebabkan nilai dolar untuk melemah pada pagi ataupun siang hari ini, hari Isnin. Dan juga lagi news yang you boleh lihat adalah peringatan minggu ini adalah mesyuarat FOMC. So you boleh tengok apa yang intraday cuba nak highlightkan untuk minggu ini punya pasaran. Okey, tentang FOMC, apa pendapat intraday untuk FOMC? Okey, apa yang bakal kita lihat untuk FOMC pada kali ini? Adakah akan ada kejutan lagi yang dibuat oleh Powell and the gang, ataupun okey, seperti apa yang diramalkan sebelum ni, iaitu akan ada kenaikan kadar faedah sebanyak 25 mata dan Federal Reserve mungkin akan naikkan lagi kadar faedah sehinggalah kadar inflasi mencapai paras 2%. Mungkin itu yang akan terjadi, ataupun Federal Reserve buat turning back, iaitu menghentikan kenaikan kadar inflasi dan juga bukan menghentikan kenaikan kadar inflasi, tetapi menghentikan kenaikan kadar faedah seterusnya. Menurunkan balik kenaikan kadar faedah, menurunkan nilai peratusan kadar faedah tu bagi merancakkan balik ekonomi. Yang tu merupakan unexpected punya news yang akan berlaku, yang akan memberi gelombang besar kepada pasaran lah. Okey, kalau katakan kadar faedah ni diturunkan, bukanlah dinaikkan seperti apa yang dibincangkan pada sebelum ini. Okey, boleh dapat? Ada apa-apa soalan tak untuk fundamental analysis? Okay, you guys ada soalan tak untuk fundamental analysis? Siapa-siapa ada soalan untuk fundamental analysis sebelum kita nak proceed ke technical pula? Siapa ada soalan untuk fundamental? Ada atau tidak? Ataupun boleh untuk kita proceed technical. Macam mana? Should we proceed to technical analysis ke? Semua faham ke untuk fundamental ni? Okey dah? Technical ya? So far okey kan? Okey, kita pergi ke technical. Okey, boleh. Kita proceed ke technical analysis. Okey, jom. Kita tak nak buang masa, kita terus pergi, kita proceed ke technical analysis. Okey, untuk technical analysis, kalau you boleh lihat dekat sini, ini merupakan chart harga emas. Inilah chart harga emas yang macam saya katakan sebelum ni, ini adalah chart harga emas di mana chart ni dia bergerak orang kata apa? 24 jam, 5 hari seminggu. Dia stop bergerak hanya pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Hujung minggu saja stop sebab bank tutup. Okey. Hari lain Isnin sehingga ke Jumaat 24 jam harga emas akan ada kenaikan dan penurunan.
Non-stop dekat situ, semuanya based on orang kata apa, economic news dan juga supply and demand lah. Okay, economic news dan juga supply and demand. Kejap saya ada beberapa benda. Okey, boleh saya sambung untuk technical analysis. So, dekat sini, ini merupakan chart macam saya kata tadi, inilah chart harga emas. Kalau you lihat sekarang harga emas starting daripada minggu lepas. Okey, bermula daripada minggu lepas, harga emas bergerak dalam satu keadaan kita panggil sebagai ranging. Okey, ada dia panggil sebagai ranging, ada yang panggil dia sebagai ranging, ada yang panggil dia sebagai sideways, ada yang panggil dia sebagai compression, ada yang lagi best lagi dia panggil ting-tong. Sebab apa ting-tong tu? Sebab harga emas tu, okay, dia macam just bermain-main di satu kawasan. That's why dia kata ting-tong harga emas ni. Dia tak ada, orang kata apa, tak ada direction. Naik pun tak, turun pun tak untuk harga emas ni. Dia bergerak pada satu kawasan yang sama sahaja. Naik dia sama, turun dia pada harga yang sama. Bermasuk pada satu kawasan yang kecil lah. Okay, ini yang kita panggil sebagai sideways. Ini yang kita panggil sebagai ranging. Ini yang kita panggil sebagai compression. Okay. So, apa sebab dia? Okay, antara salah satu sebab dia adalah disebabkan sentimen sekarang tidak menentu bagi harga US dollar, dan juga antara sebab lain dia adalah minggu lepas kita tak banyak news, okay, untuk US dollar. So bila tak banyak news untuk US dollar ni, akan sendulah untuk pergerakan nilai dolar ni sebab tak ada support dari segi fundamental, dan juga dia punya supply and demand akan jadi sendulah. Okey, permintaan dan penawaran untuk dolar akan sendu, seterusnya membuatkan harga emas ni pun bergerak dalam keadaan sendu. Tetapi pergerakan ranging ni, kalau kita lihat secara mata kasar dia, okay, tak kasar sangatlah. Kalau kita buat, orang kata apa, kalau kita touch-up sikit, kalau kita lukis-lukis sikit, pergerakan harga emas ni dia membentuk, okay, dia punya ranging ataupun sideways ni, dia membentuk satu bentuk yang kita panggil sebagai triangle, tiga segi. Nampak tak kat sini? Dia bentuk tiga segi. Okay? Tiga segi dekat sini. Nampak tak? Dia buat bentuk tiga segi. Okay, yang mana kenaikan dia macam ni. Okay, tiga segi ni kita panggil sebagai triangle correction pattern. Itu adalah nama tiga segi ni, iaitu triangle correction pattern. Yang mana triangle correction pattern ni dalam teori Elliott wave, okay, dalam teori Elliott wave, okay, triangle correction pattern ni dia punya bahagian dia ataupun dia punya part terbahagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian utama dalam triangle correction ni. Saya lukis triangle dulu. So, ketika harga bergerak dalam keadaan triangle, dia terbahagi pada 5 part. Okay. Yang pertama, kenaikan yang pertama daripada 0 pergi dekat hujung atas ni, ini dipanggil A. Daripada A turun ke bawah dekat next point, itu kita panggil B. Daripada point B ke next point, dia ada C. Kemudian dia turun balik, dia ada D. Kemudian kenaikan terakhir dia adalah E. So, selepas E ni apa yang jadi? Harga emas akan terus membuat penurunan. Itu adalah selepas harga emas berjaya buat E. Selagi dia tak berjaya buat E, dia akan terus bermain dalam segitiga tersebut sehinggalah E itu tamat. Selagi E itu tak tamat, okay, selagi itu dia akan bermain dalam kawasan segitiga tersebut. So dekat sini, okay, kita dah buat dah, orang kata apa, labeling dan juga plotting untuk
harga A, B, C, D, E tu, kalau you tengok sekarang ni, apa yang dia dah buat, dia dah lengkapkan C. Okay, at this level, okay, harga dah lengkapkan C dekat level ni. So, C dia dah siap. So, sekarang ni, kenapa you lihat harga emas turun? Kan, kenapa you nampak harga emas turun? Adalah disebabkan harga emas nak melengkapkan D. Harga emas tengah buat D. So, semasa harga emas tu buat penurunan untuk D, okay, penurunan dia akan berbentuk ABC lah. So, kat sini you nampak kita ada A. Okay, penurunan ni dia akan bentuk dia macam ni. Iaitu dia akan ada A, dia akan ada B, kemudian penurunan yang terakhir adalah C. So, C ni lepas saya ukur menggunakan Fibonacci, saya dapat C ni around this 100% ni, iaitu pada level C tu pada level 1948. Itu adalah level C 1948. Saya jangkakan untuk C tu tamat. Saya jangkakan C tu tamat pada 1948. So selepas C tu tamat, bermaksud D ni lengkap lah. Bila D lengkap, bermulalah cerita seterusnya, iaitu untuk naik yang terakhir, untuk naik E pula. So E pun sama bentuk dia, akan ada A, B dan C dalam dia. So E pun saya jangkakan akan tamat pada kawasan yang sama, iaitu kawasan mana untuk E ni? Kawasan dia untuk E ni kena tunggu D ni siap dulu, kemudian baru kita buat ukuran. Kita pakai 100% punya level untuk C, ataupun keseluruhan daripada permulaan A hingga ke C ni kita pakai level 0.618 untuk ukuran Fibonacci dia. So itu dia punya ukuran. So kalau lihat, harga emas membuat penurunan, saya target dia touch this zone, kemudian dia akan membuat lantunan ke atas. So lantunan ke atas tu hanyalah pada correction yang kecil saja. Walaupun ada kenaikan, tetapi kenaikan pada saiz yang kecil. Kalau tengok tu harga dah menghampiri level 100%. Kenaikan ke atas tu hanyalah pada level yang kecil. Kemungkinan dia takkan naik melebihi dia takkan naik melebihi high dia sebelum ni. Iaitu pada level ni 1973. Takkan lebih pada tu. Dia takkan lebih puncak C. Sebab E, dia punya formation for E mesti lebih rendah daripada C. So dia takkan lebih area 1973. So kalau sampai maksimum pun 1973, kenaikan hanyalah pada 1.2%. Disebabkan apa? Disebabkan harga sedang bergerak dalam keadaan correction. Walaupun ada kenaikan, dia hanyalah kenaikan yang kecil. So masa dia tamat E ni, target saya adalah harga untuk teruskan membuat pergerakan turun dia. Sekejap saya kemaskan dulu saya punya chart ni. Takut nampak lebih tak teratur chart saya ni, saya kemaskan dulu. Dah kemas sikit lah. So inilah target pergerakan harga untuk buat masa sekarang ni, iaitu harga untuk melengkapkan ABC ni dahulu. Bila ABC ni dijangka lengkap, barulah harga tu akan buat kenaikan untuk E, kemudian baru dia akan buat penurunan bagi 5 yang terakhir. So 5 terakhir adalah di kawasan ni. So saya kecilkan dulu. Ni H1 terlalu kecil. Kita buka H4. Bila harga dah berjaya membuat 5 dekat kawasan bawah ni, ini adalah bacaan untuk 5. Bila harga berjaya membuat kawasan 5 ni dan juga melengkapkan A, akan ada kenaikan yang berlaku. Ini cerita tentang kenaikan pula. Tadi cerita tentang penurunan.
Sekarang ni nak cerita tentang kenaikan pula. Bila kata 5 ni siap, bermaksud A tu siap. Kemudian baru ada kenaikan yang akan berlaku. Di mana kenaikan tu adalah bagi level B ni. So ketika naik pergi dekat B ni pun dia sama, dia repeat perkara yang sama. Dia buat A, B, C. So ramai yang tanya kenaikan dekat B ni. Sebab ramai yang lihat bila ada kenaikan dia nampak peluang untuk buat profit. Lagi-lagi untuk produk GAE lah. Memang fokus analisis kita setiap minggu adalah untuk produk GAE. So dekat situ ramai yang bertanya kan, kenaikan di B, okay, ada tak potential untuk buat profit kalau beli unit GAE? Jawapan dia ada, tetapi syarat dia kena tahu dulu kenaikan B ni berapa peratus. Kita kena jangka dulu, kita kena buat jangkaan dulu. Okay, potential kenaikan B tu capai tak profit yang kita nak? Kita nak at least kenaikan harga minimum 3%. So dekat situ kita punya orang kata apa, minimum level untuk formation wave B bagi jangkaan Fibonacci dia mestilah bacaan dia 3% minimum. Kalau kurang pada tu sangat-sangatlah high risk untuk you dapat orang kata apa, profit untuk kenaikan B ni. Sebab apa? Sebab lepas sahaja B ni siap, lepas sahaja harga ni naik siap buat B, harga akan turun balik. Harga akan sambung turun. Sebab apa? Sebab the whole correction belum siap lagi. The whole correction, dia punya pattern adalah C ni. C tu penamat bagi the whole correction yang tengah berlaku ni. Okay, correction yang starting daripada bila? Yang starting daripada, tak ada di bila ni. 4 Mei. Yang start daripada 4 Mei, yang start pada bulan lepas. Okay, yang start pada bulan lepas, dia punya penamat adalah di bawah ini, di C ni. Itulah dia punya penamat. Selagi harga tak turun pergi dekat penamat tersebut, bermaksud apa? Bermaksud harga masih lagi berada dalam keadaan correction. Berapa kawasan penamat tu Mr. Nan? Dia tanya. Kawasan penamat tu macam saya dah bagi tahu sebelum ni, berada di kawasan 1850. 1850. Tak bertukar, masih lagi berada di 1850. Kalau ada pertukaran baru saya akan bagi tahu. For now masih lagi sama, masih lagi di level 1850. Dapat masih lagi di level 1850. So dekat situ tak perlu risau. Okey, untuk the low risk punya zone, okey 1850 tu zone apa Mr. Nai? Tadi kata ada buy zone dekat kawasan A ni. Okey, ada dekat sini dia adalah medium risk to high risk. Okey, bergantung pada ukuran B. Kawasan C ini adalah low risk. Dekat kawasan C ni. Yang 1850 ni itu adalah kawasan low risk. So inilah tentang orang kata apa, roadmap. Inilah perjalanan, jangkaan perjalanan kita untuk pergerakan harga emas. Prediction kita untuk pergerakan harga emas inilah dia. Okey, iaitu line hitam ni. Okey, you nampak pergerakan yang naik turun line hitam ni kan? Ini adalah prediction kita untuk harga emas. Untuk harga emas tu buat correction A, B, C. Yang mana C dia kita jangkakan tamat dalam kawasan 1850 dan ke bawah. Itulah cerita tentang pergerakan harga emas based on technical analysis. Okey, ada apa-apa soalan tak? Boleh faham tak untuk technical ni? Ada apa-apa soalan? Siapa ada soalan? Okey, siapa ada soalan? Cepat-cepat, ada soalan? A tu berapa misalnya? Agak-agak. Okey, untuk A yang mana ni? Untuk A yang dekat bawah ni. Okey, A ni tak boleh lagi. Kita tak dapat nak agak lagi penghujung A ni dekat mana. Yang ni kita masih lagi tanda tanya. Sebab apa? Sebab E ni belum siap. Bila E ni dah siap, baru kita boleh ukur A ni. Sebab A ni adalah pada 5. Okey. E ni adalah 4. So 4 ke 5 tu baru kita boleh ukur. For now A ni masih tak tahu. That's why saya katakan belum ukur lagi.
B tu panjang dia dekat mana? Sebab A tu kita tak tahu lagi kawasan dia dekat mana. Nah, kita belum tahu lagi. Better tunggu turun lagi baru buat layering lagi. Ya, betul. Untuk pergerakan harga emas sekarang ni, okay, untuk GAE, kalau you nak buat entry for GAE sekarang, memang berisiko sebab harga sekarang dalam trend penurunan. So kita suggestkan you monitor dahulu untuk GAE ni, okay, sehinggalah harga tu buat complete set penurunan dia. For now dia masih belum complete lagi. Sekarang ni you nampak harga rendah barulah di kawasan ranging baru. Dia belum complete lagi set penurunan dia. So ada yang tanya, so Mr. Red, kalau katakan GAE masih lagi monitor, apa lagi yang kita boleh buat? You boleh fokuskan kepada untuk convertkan kepada GCA. Walaupun GAE berada di paras harga yang berisiko, tetapi GCA untuk you convert okey je. Sebab apa? Sebab GCA dia punya setup lain. Okay, setup GCA adalah setup long term. Target harga dia jauh. Okay, buy zone dia besar. Untuk GCA punya. Tu kalau tanyalah tentang GCA dan juga GSA macam mana kan? Okay, GCA, GSA dia punya target lain. Okay, target dia adalah long term pergerakan harga emas. Berapa support level? Okay, support level for now kita masih lagi tak nampak untuk support level ataupun untuk A ni lah. Support level untuk A ni kita tak nampak lagi berapa. Yang tu kita kena tunggu formation triangle sekarang ni baru untuk siap dulu. Baru boleh kita tentukan support level untuk A berapa. But untuk support level area C ni adalah pada 1850. Low risk punya zone. Okay, low risk punya zone starting pada 1850. Itu dia boleh jadikan sebagai support level. Untuk sekarang untuk tanya pada A nak ke daripada A nak ke B, support level dia berapa kita masih belum nampak lagi. Okay, ada lagi tak? Siapa-siapa lagi ada soalan? Ada lagi tak soalan? Semua faham untuk technical? Inilah pergerakan. Okay, ini adalah the latest one lah. Okay, so ini adalah the latest one. Kalau saya zoom in. Inilah latest one pergerakan harga yang kita boleh dapat. Okay, so inilah dia punya latest. Kalau you nak screenshot pun boleh. Faham? So far okay. So far thank you. Okay, dapat poin-poin harga yang saya highlight kan tu 1850. Itu adalah low risk punya zone dan juga medium to high risk punya zone akan ada nanti, tetapi based on pergerakan jangkaan pergerakan harga nak naik B. Okay, barulah kita akan decide sama ada lepas atau tak untuk GAE ketika harga naik pergi dekat B tu. Yang tu nanti for now kita tak nampak lagi.
Okay, dapat semua, tak ada soalan Okey. Sekiranya tak ada soalan untuk sesi teknikal kita pada malam ni, okay, saya rasa itu adalah penghujung bagi sesi Market Outlook kita pada malam ni. Saya harap anda dapat poin-poin penting yang saya cuba nak sampaikan dan yang saya highlight, okay, tentang buy zone, tentang harga berada di struktur yang berbentuk macam mana. Okay, saya harap dapatlah gambaran struktur pergerakan harga tu macam mana. Okey, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya saya. Okey, jangan segan silu untuk tanya saya. Tentang apa-apa soalan saja untuk pergerakan harga, insya-Allah nanti saya akan jawablah. Okey. So itu saja untuk Market Outlook pada hari ini. Okey. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada hujung minggu ni untuk the next Market Outlook. Okey, bersama Angel Group pula. Yang tu saya akan bergandingan dengan Coach Hafiz. Okey, untuk yang sama kita akan buat fundamental dan juga technical analysis. Dua perkara itulah yang kita akan sentiasa bagi untuk you dapat overview tentang pergerakan harga emas ni macam mana. Okey, itu saja untuk Market Outlook pada malam ni. Kita jumpa lagi untuk the next session. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Knight kerana memberikan banyak tips, info, ilmu yang diberikan terutamanya daripada segi bagaimana nak membaca dan fahami data terutamanya di Forex Factory, TradingView dan juga di intraday. So, daripada makluman yang Mr. Knight sampaikan tadi, minggu ni merupakan satu minggu yang agak di mana graf emas ni sangat aktif, especially pada tarikh 13, 14 dan 15. So kena follow rapat. Dan jika saya tidak silap, Mr. Knight juga ada dia punya Telegram dan dia akan sampaikan semua dia punya research, technical analysis semua di situ. So nanti kalau siapa yang ada link ke Telegram Mr. Knight boleh letak di message untuk orang boleh join. So jam sudah pukul 10. So kini sudah tiba masa waktu untuk saya punya slot iaitu slot nombor 2. Sekejap Boleh dengar suara saya tak? Boleh okey. So tanpa membuang masa, saya sekejap saya share sharing. Okey, so pada malam ni saya diamanahkan untuk memberi penerangan berkaitan dengan satu tajuk yang diberi nama Paradigm Shift to Consultant. Okey, boleh nampak tak saya punya slide? Boleh komen tak? Boleh, okey. Okay, clear. Okey, so tanpa membuang masa, saya terus proceed lah ya. Okey, so kata orang tak kenal maka tak cinta. So ni saya punya serba sedikit lah info berkaitan diri saya. Nama Muhammad Muizuddin Muhammad Hatta. Mendapat pendidikan di Asasi Undang-Undang UiTM Kuantan. Seterusnya saya melanjutkan pelajaran di Ijazah Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Melaka. Pengalaman kerja saya tak berapa banyak sangat seperti orang lain. Cuma ada berapalah. Saya ada owner security company, promoter di urban, takaful industri, property industry, health industry, food industry dan telco industry lah. Dan banyak-banyak kejaya ni, ada satu kejaya yang saya sangat-sangat fall in love iaitu consultant di quantum metal. Okay, so kenapa? Nanti boleh nantikan di hujung saya punya pembentangan, saya akan bagi tahulah apa kelebihan dan kekuatan bila kita menjadi consultant di quantum metal. Okay, next. So, kita berada di bawah bumbung quantum metal ni semua saya rasa atas satu matlamat yang sama, iaitu untuk mencari extra income. Okay. So, ada di kalangan kita ni dari B40, ada dari kumpulan yang M40 di mana purata income kita adalah 9,000 ke bawah. Dan even kita daripada T20 juga gaji yang berbelas ribu, yang berpuluh ribu pun
masih mencari extra income. Kerana apa? Kerana even dalam Islam pun kita sangat disarankan untuk menjadi Muslim yang kaya raya. Kerana apa? Kerana kita dapat membantu orang miskin, jiran kita yang di kampung ataupun di taman yang dalam kesusahan. Okay? So contohnya kita dapat bantu bayarkan kos mereka yang mana teringin nak pergi haji tapi tak mampu. So bila kita ada kekuatan duit yang lebih, kita boleh bantu mereka, kita boleh dapat pahala lagi. Lepas tu kita boleh bantu anak-anak kita punya jiran yang mana ingin menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. So gaji yang hakiki yang besar ni pun tidak, orang kata kita kena cari extra income lagi. Okay, so poin kedua ialah untuk simpanan hari tua. Sekiranya ada antara kita ni yang setiap kali dapat gaji tetapi tidak mampu untuk membuat simpanan setiap bulan tu, kita sebenarnya dalam keadaan yang sangat bahaya. Okay, kerana apa? Kerana kecemasan bila-bila masa boleh datang. Contohnya, sakit, kemalangan, kereta rosak. So semua ni memerlukan sejumlah duit yang besar dengan kadar yang segera. So kalau kata kita punya income kerja hakiki tu ngam-ngam, so nak tak nak kita memang kena cari extra income untuk kita ada simpanan setiap bulan. Okay? So poin ketiga ialah kerana kos kehidupan sekarang ni meningkat dengan sangat mendadak. Okay? So kalau kita yang mana perasan dulu, kalau dengan nilai duit RM50, kita punya troli tu kat pasar raya tu boleh penuh separuh. Tapi kalau sekarang ni, kalau dengan RM50 tu, kita hanya boleh beli pampers anak pun cuma dapat beli 2 je. Tu pun kena tambah RM5, RM10. So nak menunjukkan yang kos nilai mata wang kita semakin kecil dan dengan gaji yang kita ada tu sangat tak mencukupi. Sebab tu kita kena cari extra income lah. Dan poin yang keempat adalah kerana untuk kita nak langsaikan hutang. Contoh hutang ni apa dia? Komitmen bayar rumah, bayar kereta. Lagi apa lagi? Kita ada buat pembiayaan peribadi. So benda-benda ni kita kalau boleh kita tak nak mengganggu kita punya gaji hakiki. So dengan cara lain kita mencari extra income lah. Even kalau kita tengok pun setiap bulan dari masa ke masa OPR ni dinaikkan. Dulu berapa? 2 poin lebih. Lepas tu dinaikkan 3. Yang terbaru ni naik lagi. So benda tu semakin lama ia akan memberi bebanan kepada kita. Okay? So poin terakhir lah kita nak cari extra income ni untuk melancong. So melancong ni merupakan satu orang kata self reward lah untuk diri kita sendiri. Setelah kita penat bekerja, kita stres bekerja, so kalau rasa kita nak manjakan diri, kita pergi melancong. Tak kisahlah dalam negeri ataupun luar negara. So melancong ni memerlukan duit. Okay, so sebab itu kita perlu cari extra income. Dan sebab itulah kita bertemu di bawah satu bumbung yang sama, iaitu Quantum Metal. Dan akhirnya sekali kita nak capai financial freedom lah. Okay, so next. So pada malam ni saya akan sampaikan atau ceritakanlah kekuatan dan kelebihan satu produk yang berada di dalam Quantum Metal yang mereka create untuk kita ambil dia punya kelebihan dia, iaitu GCA. So contoh, selama ni kalau kita semua ada gaji setiap bulan kita dapat, tak kisahlah amount dia dalam 3,000 ke, 4,000 ke, 5,000 ke. So kalau selama ni kita dapat gaji je, kita bayar komitmen terus. Okey? Contohlah, kita masuk duit dalam gaji, automatik esok mesti duit kita tu berkurangan. Sebab kita auto debit, bayar loan rumah, loan kereta, bil api air, telefon, makan, takaful, lagi apa? Yuran pengajian anak-anak. So contohlah, kalau gaji 3,000, kita bayar komitmen wajib total 2,500. Okey? So duit habis begitu saja tu, 2,500 setiap bulan. Habis begitu saja. Okey? So kalau kita ni menjadi ahli Quantum Metal, jika kita menggunakan kelebihan produk GCA ni, kita dapat gaji 3,000, kita buat GCA, kita beli emas yang berharga 3,000, kita akan dapat emas sebanyak 11 gram yang bernilai 3,000. Okey?
Selepas itu, kita akan dapat semula cash 85% di bank yang bernilai 2550. Okey. Dengan duit yang 2550 kita dapat ni, kita bayar semua komitmen yang kita ada. Okey. So duit habis pun sama 2550, tetapi ada aset emas 11 gram yang masih bernilai 3,000 lagi. Nampak tak dia punya kekuatan GCA ni? Kalau selama ni kita habiskan gaji begitu saja, tetapi kali ni dengan Quantum Metal punya produk iaitu GCA, kita dapat menyelamatkan kita punya duit daripada berbelanja hangus begitu saja. Okey. So seterusnya, itu dari segi individu. Bagaimana dengan kalau kita ada company? Kalau rakan-rakan kita ada company mereka sendiri. Kalau mereka sales company itu setiap bulan 200,000. Setiap bulan mereka kena bayar gaji pekerja 100,000. So, duit company habis 100,000 macam gitu saja untuk bayar gaji pekerja. Tetapi jika owner company itu atau rakan kita tu merupakan ahli quantum metal, so dia boleh gunakan kelebihan GCA ni untuk daripada habis duit bayar gaji pekerja sahaja, kita boleh tukar dengan aset emas. Okey, contohnya kita buat GCA, kita beli emas dengan harga 118,000. So kita akan dapat emas 437 gram yang bernilai 118,000. So nanti dalam masa 1 ke 5 hari kita company tu akan dapat semula duit cash 85% yang bernilai 100,000 lebih. Selepas itu dapat duit tu baru kita bayar gaji pekerja. Okay. So konsep dia sama, duit company habis bayar dekat pekerja 100,000. Tetapi kelainannya ialah company masih ada aset lagi emas yang seberat 437 gram. Nampak tak? Selama ni kita bayar gaji pekerja, company tak ada aset. Tetapi sekarang, di saat kita bayar gaji pekerja, kita dah pun ada backup aset emas yang bernilai sama dengan jumlah nilai yang kita bayar kepada gaji pekerja kita. Itu kelebihan GCA yang sangat-sangat rugilah bagi mereka yang tidak ambil kelebihan produk inilah. Okey. Seterusnya, okey. Beza nilai simpanan 15% di Quantum Metal versus dengan cara biasa. Kadang-kadang ada orang kata, kenapa perlu buat GCA? Kenapa saya dah ada buat simpanan sendiri tetap setiap bulan. Okay, so kita bandingkan hari ini kita kaji, kita tengok apa perbezaan sebenar yang berlaku. Contoh, dengan kaedah biasa, dengan gaji 10,000, kita buat simpanan tetap 1,500 setiap bulan dan kita belanja 8,500 iaitu 85% lah. Okay, so bila kita kira 1,500 ni, kalau kali 12 bulan, setahun kita punya simpanan cumalah RM18,000 saja. Okay, so setahun kita punya belanja hangus bernilai RM102,000. Okay. Dibandingkan dengan Quantum Metal punya, bila kita buat GCA, gaji 10,000, kita beli emas, harga semasa contoh RM300, kita dapat 33 gram. Okay. Selepas tu, kita buatkan GCA, kita dapat 85% cashback, 8,500, baru kita berbelanja macam biasa. Okay. So 33 gram tadi tu kalau kita buat konsisten setiap bulan, selama setahun kita dah ada 396 gram. Okay. So aset emas 396, modal sebenar yang kita guna hanyalah RM18,000 sahaja. Okay. Sebab 85% tadi kita dah dapat, kita dah gunakan lah, kita dah berbelanja. Okay. So contohlah harga emas naik RM400 daripada 300 naik 400. So berapa nilai aset emas kita yang telah kita ada? RM158,400. 158,400 ringgit. Nampak tak perbezaan dia? Kita simpan 1,500 kat sini cara biasa, kita punya aset punya tunai ada 18,000. Tetapi dengan cara GCA, simpanan yang sama 1,500, kita ada nilai aset yang lebih besar berkali ganda, RM158,400. Nampak tak beza dia? Perbezaan cara biasa dengan cara
GCA di quantum metal. So kadang-kadang ada orang kata, oh ini hanya prediction harga, ini hanya simulasi. Tapi kalau dari segi harga sebenar, harga pengiraan nyata, bagaimana pula? So di sini salah seorang saya punya business partner pun ada buat di calculation. Kita ambil daripada perbandingan, ya. Kita simpan di 3 medium, iaitu simpanan tunai di bank, simpanan emas kaedah konvensional cara biasa, dan juga simpanan emas kaedah GCA. So kalau kat sini kita nampak pada tahun 2000 harga emas ni segram RM35. Okey. So contohlah kita ambil kita punya simpanan 1,500 pada tahun 2000. Okey. Kita beli 1,500, kita kaedah GCA 1,500. Untuk dapatkan 1,500 ni kita kena ada modal asal 10,000. So bila 10,000 kita buat GCA, kita akan dapat balik tadi 8,500 ke akaun bank kita. So kita hanya menggunakan kita punya modal 1,500 lah. Okey, bila kita beli 35, kita dapat gram. Lepas tu bila sampai tahun 2023, simpanan di bank, tunai di bank kita nilai akhir ialah 4,000 lebih. Ini kita kira based on 5% punya dividen every year. Okay, so kat sini dari segi kenaikan harga emas lah. Okay, tanpa ada GCA. So kat sini nilai aset emas yang kita ada dengan harga tahun 2023 adalah sebanyak 13,000 sahaja. Tetapi di GCA boleh tengok nilai dia. Ini setelah kita tolak nilai management fees yang kita perlu bayar setiap tahun lah. So tengok, kita boleh nampak tak perbezaan dia. Ini single entry, maknanya kita cuma beli sekali je. 1,500 tu kita letak sekali, yang ni kita beli 1,500 sekali, dan ini kita gunakan modal 10,000 tu sekali je. Nampak tak berbeza dia? Bagaimana kalau kita buat every month konsisten, gaji masuk kita buat, gaji masuk kita buat, gaji masuk kita buat konsisten selama bertahun-tahun. Sebab GCA ni matlamat kita adalah untuk backup di hari tua lah. Okay? Konsep dia sebab kita nak selamatkan belanja hangus. Tetapi kalau kata tiba-tiba ada harga emas dunia naik melonjak sebab masa contoh peperangan masa Ukraine dengan versus Rusia. Jika kita tengok kita punya GCA punya holding inventory dah ada profit, dah ada net gain. Kalau rasa-rasa kita nak terminate pun boleh. Strategi masing-masing. Tetapi kat sini dia punya idea dia kalau kita tak start buat memang sangat-sangat rugi. Okay? Sebab di tempat lain tak ada. Hanya di quantum metal saja yang ada. So tuan-tuan, puan-puan kalau masih lagi belum buat, saya nasihatkan cubalah buat. Dalam masa setahun ni cubalah buat GCA ni. Dia paling minimum 1,5 je. Sangat rendah, sangat mampu milik lah untuk dibuat. So kalau 1,5 kita buat, kita akan dapat balik dalam RM127 di akaun bank. So kita hanya menggunakan RM23 je untuk kita simpan tetap 15%. Okay, so sangat rugilah. Okay, so dengan kekuatan GCA ni, bila orang nampak dia punya profit dia punya ending value dia sangat memberangsangkan. So kita akan buat setiap bulan. Okay, produk ni memang orang bila dapat tahu konsep ni, orang akan sentiasa buat setiap bulan sebab dia tahu dia punya nilai akhir dia sangat bagus. Macam contohlah, sekarang ni bila kita tengok dalam kripto, Bitcoin, satu Bitcoin berapa nilai dia sekarang? 25,800 USD. Satu Bitcoin tu kalau kita tengok, dia tak ada, orang kata dia adalah sebagai pengganti duit fiat. Tetapi bila kita tengok sebenarnya dia tak adalah disandarkan dengan sesuatu benda yang kita boleh, orang kata apa, guarantee that thing lah kan. Kalau sistem tu breakdown ke apa, kira hilang lah. Tetapi emas ni, satu benda yang memang kita tahu sangat bernilai dekat dunia. Memang kita tahu emas ni memang boleh digunakan sangat, demandnya sangat tinggi. Dan dia tak boleh di-create sendiri. Dia memang daripada sumber alam dalam kerak bumi dan kita kena keluarkan dan one fine day dia akan habis. So limited resources. So bayangkan, kalau sekarang harga emas ni segram cuma baru RM300, Bitcoin tu boleh cecah 25,000 USD, bayangkan.
emas ni, berapa jauh, berapa besar nilai dia one fine day yang dia boleh pergi. Okay, so sangat rugilah kalau kita tak simpan emas daripada sekarang. Okay, so seterusnya saya akan masukkan dari segi bab kelebihan dan juga bestnya konsultan quantum meter. Sebab apa? Okay, yang pertama, saya dah macam tadi yang saya terangkan di awal saya punya pengenalan, saya dah kerja dalam pelbagai bidang, takaful, property, health, telco. So semua industri-industri ni dia memerlukan kita untuk bekerja keras, sebab setiap industri tu ada dia punya target sales yang kita perlu kejar. Okay, sebab di industri-industri lain juga memerlukan prestansi yang kita perlu jaga. So bagi mereka yang betul-betul committed, bagi mereka yang betul-betul tahu kaedah yang terbaik, so mereka memang boleh survive lah di sana. Dan even kita boleh tengok mereka yang berjaya di industri-industri lain pun sangat ramai dan income mereka juga sangatlah besar. Tetapi bagi mereka, bagi kita yang mana ada kerja hakiki untuk fokus kepada side career yang memerlukan untuk kita fokus tu agak sukar. Okay, so dekat tempat lain pun biasanya dia ada pembelian wajib. Contohlah kalau kita buat side income di tempat lain, kita kena beli sebulan berapa barang. Kalau tak, kita punya account kita tak aktif. Okay, so di quantum meter juga ada paksaan leader. Okay, so kita terpulang pada kita nak buat sale, nak buat bulan ni nak buat ke, bulan depan kita nak rest ke, terpulang. Okay, so payout juga tidak akan di hold di sini. Okay, kalau ada certain industri lain, bila kita tak buat sale, kita tak capai kriteria, kita punya commission tu akan di hold. Okay, so kat sini juga tidak akan di-terminate seperti mana di industri lain. Di sini juga kita tidak wajib untuk ikut training every week. Okay, kalau rasa kita nak berjaya, kalau rasa ilmu kita masih lagi belum cukup, kita join training yang telah disediakan oleh kita punya grup-grup. So kata ada termination sama. So seterusnya ialah produk repeat dibeli. Contohlah macam tadi kan GCA. Bila kita tahu kekuatan GCA ni, kita akan sentiasa membeli. Kita punya klien akan sentiasa membeli. Okay, so kalau sesuatu produk tu memang ada orang yang sentiasa membeli, kita boleh kategorikan mereka sebagai loyal customer lah. Okay, so kalau kata company tu ada satu produk yang orang keep repeat membeli, so kita boleh nampak bahawa kerjaya di dalam tu sangat boleh pergi jauh lah. Okay, sebab ada produk yang mana bila kita jual, kadang-kadang orang beli sekali je. Lepas tu orang dah tak beli. Sebab apa? Mungkin harga tu mahal, mungkin produk tu hanya tidak memberikan keuntungan bagi diri mereka secara total. So mereka hanya merasa sekali je. Tapi kalau dengan produk GCA ni, dengan GAE, kita punya klien sentiasa membeli. Even kita sendiri pun kita akan repeat membeli dan buat juga. Sebab kita tahu nilai emas tu dia masa akan datang sangatlah bernilai. So seterusnya ialah payout dalam USD. Okay, so payout ni kalau kita dapat dalam nilai USD ni memang best lah. Sebab kita tahu currency kita dengan USD ni sangat jauh berbeza dan even sekarang pun dah RM4.60 kan tak saya. So kalau contoh kita dapat dalam 1000 USD pun kita dah ada nak dekat RM5,000. Okay, so payout dekat sini live, maknanya kalau ada kita punya business partner atau kita punya klien membeli, kita terus on the spot dapat. Kalau di certain tempat lain, bila orang membayar, kita kena tunggu berapa bulan, 7 hari bulan, 15 hari bulan, so kita baru dapat. Kat sini kita dapat live terus on the spot dalam kita punya account. Okay, selepas tu di quantum meter juga kita ada grup sokongan info. Macam tadi Mr. Knight ada slot dia ada bantu kita untuk operate technical analysis punya graph, kat mana support, kat mana resistant, fundamental isu-isu semasa yang berlaku. So benda itu satu benda yang sangat baguslah untuk kita. So even orang yang zero knowledge berkaitan dengan technical analysis ke fundamental analysis ke, sangat mudahlah untuk kita
berjaya kat sini sebab kitanya dari kiri, atas, kanan, bawah semua kita akan memberi sokongan kepada semua kita punya ahli-ahli lah untuk sama-sama maju dan kukuhkan ekonomi masing-masing, insyaAllah. So cara jual beli pun mudah, seorang boleh join Quantum Metal dan boleh mempraktikkan cara jual beli tu dengan secara simple lah. Okay. So payout pasif. Bayangkan, contohlah kalau kita buat GCA, seorang kita dapat komisen sebanyak RM60. Tetapi jika kita ada 100 orang, kita punya klien, 60 kali 100, 6,000. Dan kita kena ingat GCA tu orang akan buat setiap bulan. Sebab apa? Sebab dia nak kumpul emas dan dia tahu emas tu sangat berharga, dia masa akan datang dia boleh jual dan dia dapat untung RM10,000 lagi. So bila dia orang konsisten buat, kita sebagai konsultan yang kita ceritakan kelebihan dan kekuatan produk Quantum Metal ni, kita akan dapat pasif lah 6,000. Bayangkan 6,000 every month. 6,000, 6,000, 6,000. Tu kalau 100 orang. Kalau 1,000 orang, 60,000. Sebab tu saya katakan saya fall in love dalam dalam konsultan di Quantum Metal sebab semua benda-benda ni lah. Semua kriteria-kriteria ni yang saya rasa saya tak jumpa lagi lah dekat mana-mana career di luar. So memang sangat rugilah kalau siapa yang masih tak jadikan Quantum Metal ni sebagai satu kerjaya lah. Kita boleh buat santai je. Tak kisah kalau kata setahun ni kita nak all out, tahun depan kita nak rest, pun tak ada masalah. Sebab ada kawan saya, dia join dengan industri yang, one of industri yang saya join tu, dia buat sale bagus. Tetapi kerana Allah tak izinkan kesihatan dia mengandung dan dia bersalin, tiba-tiba ada komplikasi. So bila ada komplikasi ni, untuk dia sustain the requirement tu agak sukar lah. So bila terjadi macam gitu, warning letter dapat, termination pun berlaku. So memang itu rezeki dia, tetapi bila ada peluang di sini, so kita kena ambil peluang tu sebaik mungkin lah. Okay. So seterusnya, so kat sini saya ada buat beberapa komplikasi lah. Kita punya ahli punya payout yang mereka dapat. Kat sini kita bertengok 1 juta. Okay. Sini 2,000, 48,000, 1,000, 37,000, 1,000. Okay. So kadang-kadang ada juga saya punya business partner yang mana mungkin ada di kalangan kita yang baru join, yang baru register buka account. Kadang-kadang mereka bila tengok account mereka hari ni kosong, esok kosong, lusa kosong, seminggu kosong, sebulan kosong, tak ada penambahan. Kadang-kadang mereka down. Tapi kadang saya beritahu mereka jangan down sebab angka kosong tu saya dan semua yang angka-angka payout yang di depan skrin anda ni, dulu pun mereka berada di tempat anda sekarang. Dulu pun angka mereka ni tak ada yang 1 juta, 48,000, tak ada. Mereka punya pun semua start dengan kosong. Tetapi key dia ialah konsisten. Kita konsisten je buat. Kita konsisten je terangkan kelebihan dan kekuatan produk Quantum Metal ni. InsyaAllah dari kosong tu dia akan pecah pergi ke 1, 10, 1,000, 10,000, 1 juta. Okay? Sebab kita semua, saya sendiri pun pernah berada di tempat anda dengan angka kosong, tetapi bila saya konsisten buat, so sekarang saya berada di tempat saya sekarang. So insyaAllah saya konsisten, saya akan buat, saya akan cecah juga macam 1 juta yang macam mana kita punya ahli tu capai. Saya join Quantum Metal ni pada tahun 2021. Antara yang terawal lah. Cumanya kesilapan saya, pada akhir tahun 2021, awal tahun 2022, saya stop marketkan Quantum Metal. Sebab time tu, yelah, bila baru-baru join ni, kita agak skeptikal. Kita buat kajian. So saya dah buat, saya jadi dealer dalam masa sebulan lebih. Okay, time tu dah 3,000 lah income saya. Tapi, yelah, takdir Allah kan, so saya stop. Saya stop setahun, awal tahun ni, baru saya on balik saya punya marketing. So pada saya rasa setahun tu saya dah rugikan, membazirkan waktu yang sangat banyak. Saya punya geng-geng saya punya batch saya semua dah jadi DD, dah jadi merchant.
tapi saya masih lagi di dealer. Tapi alhamdulillah lah saya sempat tersedar dan saya terus all out tahun ni insya-Allah. So saya tak nak saya punya sejarah tu, saya punya kesilapan tu berlaku ke anda semua. Okey, sebab platform dah ada. Dia punya fakta pun dah ada. Figure pun dah ada. Semua ni tak menipu. So kita just tetapkan kita punya jiwa, all out saja. Buat saja. Okey. So insya-Allah trust the process. Okay, so inilah dia di akhir kalam saya. Saya nak katakan trust the process, jangan pernah ada down. Kalau ada down, pergi cari kita punya leader, jumpa untuk dapatkan balik dia punya spirit, dia punya moral. So insya-Allah kejayaan dan kemanisan akan tiba selepas itu. Mudah-mudahan insya-Allah. So terima kasih dan jumpa di puncak kejayaan insya-Allah. So ada soalan tak? Saya buka untuk soalan sebelum kita dah pukul apa dah ni. Boleh open mic juga. 10:40. Kalau ada soalan, kalau kata ada apa-apa nak tanyalah, nak tambah ke pun boleh, tak ada masalah. Kita open the floor untuk semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muiz, Ya saya. nak pesan pada Muiz, kalau you have question, so kita sebab kita ada quiz untuk kita bagi kepada audience 2 hadiah lah. So kalau you have question untuk bagi pada mereka, silakan untuk diorang jawab. Berapa banyak soalan tu diperuntukkan? 2 soalan. 2 soalan. Okey. Soalan yang mencabar lah. As diorang boleh respon bagi jawapan, dan sampai cepat yang bagi jawapan dekat inilah chat Okey insya-Allah. and especially kepada yang barulah. Ramai ke malam ni yang baru? Ada soalan. Thank you atas perkongsian. Your client maybe orang rapat atau keluarga orang luar. Okey. Secara jujurnya, keluarga saya tak ada yang buka lagi Quantum Metal punya akaun under saya. Secara jujurnya lah, melainkan isteri saya lah. Saya punya ayah, mak, adik-beradik, saudara mara semua tak buka lagi. So saya punya team ni, saya punya klien ni, semua memang 100% memang orang luar lah. Saya punya kenalan lah. Even stranger pun saya ada registerkan. Semua tu hasil daripada saya marketkan di media-media sosial lah. Facebook, grup WhatsApp, TikTok belum start lagi. Tapi TikTok tu kira lubuk lah. So bagi siapa yang memang betul-betul mahir, so gunakan, fully utilize TikTok punya medium. Okay. Dan even saya face to face dengan orang pun boleh dikira lah. Mostly saya bagi penerangan secara WhatsApp lah. Kalau kata mereka kurang faham, baru saya akan jumpa lah. So berkaitan dengan quiz. Tadi saya ada terangkan berkaitan dengan produk GCA. So berapa daripada modal yang kita beli emas tu, berapa persen yang akan dikonvertkan ke akaun bank kita yang kita boleh gunakan untuk kita berbelanja duit tu? Berapa persen? Boleh type dekat ni, dekat chat, siapa cepat. %85, betul, Encik Adi. So dia perlu bagi apa ni ya, Puan Fadilah? Bagi nama dengan nama dealer nama leader Betul. Nama dia, nombor akaun GSA dia dengan nama dealer dia. Okay, so Encik Hadi nanti boleh type dekat sini lah nama tuan, nombor GSA dan juga nama leader tuan siapa.
Nanti kita take note. So soalan kedua apa bagi 5 kelebihan menjadi konsultan di quantum metal lah. 5 je. Tadi banyak saya bagi poin-poin tu, 5 je kelebihan menjadi konsultan. Yang saya rasa konsultan quantum metal ni memang sangat terbaik, yang tak ada lagi saya jumpa kat mana-mana industri lain lah. 5 saja kelebihan dia. Ada? Dapat? Alamak, lupa. Bagi dua je. 2 kelebihan yang di konsultan, menjadi konsultan quantum metal yang tak ada di industri lain. 2 je. Okey, betul lah. So, siapa ni? Puan Munirah ke Cik Munirah? Puan Munirah boleh bagi nama, nombor akaun GSA anda dan juga berserta dengan nama leader anda kat ruangan chat. Dr. Faridah, apakah kaedah yang sangat efektif saudara Ifrah berjaya menyantuni prospek? Kaedah efektif First, pada saya, kita kalau nak menceritakan sesuatu produk kelebihan tu, first kita kena ada ilmu yang mendalam lah berkaitan dengan produk. Sebab kadang-kadang prospek ni dia dah nampak dah potensi produk tu bagus. Tapi bila kita nak menceritakan kepada prospek tu, bila dia nampak kita macam tak berapa nak well prepared, ilmunya tak berapa mendalam, bila dia tanya soalan, kita tak dapat nak jawab secara jelas. So kadang-kadang benda tu yang membuatkan prospek ni rasa, dia ni macam tak boleh nak lead. So pertamanya kita kena fahami, dalami produk tu secara mendalam, sama ada tanya leader kita, buat kajian sendiri, buat bacaan sendiri. Okay, so bila kita dah ada peluru, senang untuk kita yakinkan prospek tu. Sebab kadang-kadang, especially orang-orang yang high end lah, kadang-kadang duit ni mereka ada RM10,000, tetapi sebab keyakinan kita, confidence kita tak ada, so mereka pun tak berapa yakin untuk invest dengan nilai amount yang besar. Macam mana nak galakkan tim buat GSA, GCA dan GAE? Nak galakkan Kalau macam GCA tu kita terangkanlah dia punya kelebihan dia. Kita boleh, macam tadi saya ada bagi contoh perbandingan lah. Pada tahun 2000 tu, GCA kita simpan kat bank dengan beli emas biasa, kita boleh projectkan keuntungan akhir tu which one yang lagi menguntungkan. Tu untuk GCA lah. So kalau selama ni kita berbelanja habis tanpa ada sebarang backup atau simpanan, so dengan GCA ni kita dah boleh ubah kita punya style tu, kita boleh ubah kita punya attitude. Dengan hanya 15% saja kita boleh menyimpan kita punya duit tu untuk ada kita punya simpanan emas tu yang boleh yang bernilai sama dengan 100% kita punya nilai gaji. So itu semua tu kita kena terangkan. Kalau nak lagi terbaik, kita sendiri buat konsisten, nanti hasil tu kita boleh tunjuk dekat mereka. Sebab kadang-kadang orang ni dia lebih cenderung atau lebih yakin untuk buat bila mana kita sendiri dah buat, kita sendiri dah ada example yang kita boleh tunjukkan kepada mereka. Itu lagi mereka yakin lah, baru dia nampak. Dan mereka juga kita boleh sarankan cuba buat 1,5 je, minimum 1,5. Dia cuba try buat, dia boleh tengok dia punya perbezaan kelainan dia. So macam GAE tu agak
agak rumit sikit sebab dia lebih kepada kita kena buy pada harga yang betul-betul on the right time. Okay, so GAE itu kita berceritakan juga bandingan cara masa biasa dengan GAE yang ada financing punya facilities. So kita boleh tengok lah dia punya kadar keuntungan tu sangat jauh beza. Tetapi this one kita kena terangkan bahawa you kena betul-betul follow dan kena buy on the right time lah. Kita kena terangkan juga risiko dia lah. Okay. Ada lagi soalan? So kalau tak ada, sampai di sini saja kita punya sesi pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu di masa yang hari yang sama dengan panel yang lain insyaAllah. So insyaAllah teruskan kita punya spirit di dalam kuartal, jangan pernah mengalah, jangan pernah putus asa. Langgar je. InsyaAllah kemanisan kejayaan akan ada di hadapan kita nanti. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.